got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Eden Tracy selaku pensyarah bagi kursus LESS 3013 Pendidikan Lestari Alam Sekitar. Jadi hari ini kami akan membentangkan tugasan ketiga, dan sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu, yaitu nama saya adalah Christian Simon dan ahli seterusnya adalah Marisa Bungaladin dan Gilly Gibson di Kirby Balawan. Jadi kami telah memilih tajuk pembaziran makanan bagi pembentangan kami, dan ini adalah isi kandungan yang akan kami rungkai pada hari ini, yaitu yang pertama ada pengenalan, kedua puncak, ketiga kesan atau impact, yang keempat cara mengatasi, dan yang kelima ialah nilai dan etika profesional. Jadi yang pertama kita akan masuk kepada pengenalan, di mana pembaziran makanan ini merujuk kepada situasi di mana makanan dibuang atau terbuang tanpa digunakan sepenuhnya. Ini merupakan isu global yang serius dan mempunyai kesan besar terhadap persekitaran, ekonomi, dan kehidupan manusia. Terdapat beberapa aspek penting tentang pembaziran makanan jika kita ingin merungkai lagi isu ini, di mana kita akan dapat melihat pada pengaruh persekitaran, impak ekonomi, kesan sosial, dan penyebab pembaziran makanan. Mari kita lihat yang pertama, yaitu pengaruh kepada persekitaran. Pembaziran makanan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar sebenarnya, di mana makanan-makanan yang terbuang atau terkumpul di suatu tapak pelupusan sampah akan menghasilkan gas metana yang kuat dan menyumbang kepada pemanasan global. Malah sumber alam seperti air dan tenaga kerja sendiri yang digunakan akan menghasilkan pembaziran juga, bukan saja dari pembaziran makanan, tapi juga pembaziran tenaga dan sumber yang ada. Seterusnya kita lihat kepada impak yang diberikan kepada ekonomi. Contohnya, makanan yang terbuang akan merugikan pengeluar dan peniaga makanan, di mana mereka akan kerugian uang secara signifikan. Dalam poin ini, di mana sebagai seorang pengeluar ataupun peniaga, mereka akan rugi apabila mereka tidak dapat mengatur pembelian stok secara baik, di mana jika mereka membeli stok terlalu berlebihan dan jualan mereka tidak habis, itu menjadi satu pembaziran. Dan pembaziran juga menjejaskan harga makanan, menjadikannya lebih mahal dan tidak terjangkau untuk beberapa individu. Contohnya, jika kita ke pasar tradisional, akan ada beberapa sayur-sayuran yang lebih mahal sekarang ini. Ianya berlaku karena semakin kurang sumbernya, di mana sebelum ini pengeluaran ataupun pembelian dilakukan secara berlebihan tanpa mengira stok, dan kemudian apabila sayur-sayuran tersebut tidak habis dijual, maka ia akan menjadi pembaziran. Seterusnya di belakang hari harga barang tersebut akan menjadi lebih mahal. Seterusnya impak ataupun kesan sosialnya. Seterusnya kita akan melihat pada pembaziran makanan ini mempunyai kesan sosial yang besar sebenarnya, di mana ramai orang di dunia ini masih mengalami kelaparan dan kekurangan zat makanan. Pembaziran makanan adalah kejutan yang tidak munasabah. Contohnya apa yang berlaku di Afrika dan negara-negara miskin yang lain, di mana mereka sendiri susah mencari makanan, dan kita pula yang membazir makanan. Ia juga mencerminkan isu equity dalam akses kepada makanan dalam kedudukan global. Seterusnya kita akan melihat pada penyebab pembaziran makanan.
Pembaziran makanan mungkin berlaku sepanjang rantaian bekalan makanan dari bermulanya pengeluaran hinggalah penggunaan akhir. Faktor yang menyebabkan pembaziran makanan termasuk amalan buruk dalam pengurusan stok dan inventory, penstrukturan semula pasaran, kelewatan dalam proses pengangkutan dan sikap serta amalan membeli pengguna. Jadi, seperti yang telah saya bahas tadi, di mana pengurusan stok dan inventory yang tidak baik ini akan membawa kepada pembaziran secara besar-besaran, dan kelewatan dalam proses pengangkutan serta pengedaran ini juga menjadi salah satu penyebab ataupun punca yang sangat signifikan dalam membantu dalam pembaziran ini semakin menjadi-jadilah, dan tidak dilupakan sikap dan amalan membeli oleh pengguna di Malaysia itu sendiri. Jadi kita akan melihat poin yang kedua, yaitu puncak pembaziran makanan. Yang pertama, kita akan melihat pada kebiasaan pembelian berlebihan dalam kalangan rakyat Indonesia. Kedua, sistem pengurusan dan penyimpanan yang tidak efisien. Dan ketiga, ada piawaian paparan yang ketat. Serta yang terakhir ada perubahan gaya hidup. Mari kita lihat puncak pembaziran makanan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, pembaziran di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kekurangan perancangan sebelum membeli belah dan kurang kesadaran tentang menggunakan sepenuhnya makanan yang telah dibeli. Ini adalah kebiasaan pembelian yang berlebihan. Contohnya, apabila kita membeli ayam, saya pasti ada beberapa bagian daripada ayam itu yang tidak akan digunakan sepenuhnya. Contohnya, ada rakyat-rakyat Indonesia ataupun pembeli-pembeli di luar sana yang tidak memakan kaki ayam, tetapi membeli seluruh bagian ayam, ataupun tidak memakan bagian dalam ayam, usus ataupun seperti jantung, yang organ-organ dalamannya dibeli secara utuh tetapi tidak dimakan secara semualah. Dan seterusnya ada sistem pengurusan dan penyimpanan yang tidak efisien. Jadi sistem pengurusan ini akan lebih kepada pasar tradisional ataupun pasar-pasar yang lainlah. Contohnya, ini berlaku karena kurangnya kesadaran tentang pengendalian dan penyimpanan yang betul boleh menyebabkan kerusakan makanan yang sepatutnya masih sesuai untuk dimakan. Contohnya, suhu yang tidak sesuai di pasar tradisional atau kekurangan infrastruktur penyejukan dalam rantaian bekalan makanan menjadikan pembaziran ini semakin berleluasa. Contohnya, apabila di pasar tradisional kita seringkali melihat dengan suhu yang tidak berapa baik dan kawalan serangga yang tidak baik. Di situ kita dapat melihat banyak ikan-ikan ataupun barang-barang yang dijual sudah tidak segar lagi, dan kemungkinan akan berlaku pembaziran apabila barang tersebut tidak habis dijual pada hari tersebut. Contohnya ikan. Seterusnya, piawaian paparan yang ketat. Sesetengah makanan di Indonesia, terutamanya buah-buahan dan sayur-sayuran, sering dibuang karena tidak menepati piawaian paparan yang ditetapkan oleh peruncit itu sendiri. Ini mewujudkan pembaziran makanan karena makanan yang sebenarnya masih baik untuk dimakan, ianya ditolak hanya karena penampilan. Jadi yang bermasalah di sini ialah kita sebagai pengguna, di mana kita terlalu mengharapkan segala sesuatu itu sama dengan ekspektasi kita ataupun sama dengan paparan yang telah ditetapkan oleh peruncit. Jadi akan menimbulkan satu isu pembaziran apabila kita membuang
makanan tersebut yang mana makanan tersebut ataupun bahan-bahan tersebut tidak sesuai dengan paparan yang telah dipaparkan. Seterusnya yang terakhir ialah perubahan gaya hidup, di mana perubahan gaya hidup di Malaysia seperti peningkatan makanan di luar dan makanan sedia ada untuk dimakan telah menyebabkan pembaziran makanan meningkat. Makanan yang dihidangkan di restoran atau gerai makanan selalunya lebih daripada keperluan pelanggan dan sisa-sisa makanan tersebut sering dibuang. Kita berikan contoh yang sangat dekat dengan kita, di mana kafe selalu menyajikan makanan-makanan secara buffet, tetapi apabila kita pergi membeli makanan, kita akan tergoda dan coba untuk mendapatkan makanan ataupun lauk-lauk yang berlebihan, dan kemudian kebanyakannya akan terbuang setelah kita kenyang. Jadi mungkin nasi yang terbuang ataupun sayur-sayuran, tapi apa yang berlaku di IPG kita nih, banyak yang membazir dalam lauk yang akan selalunya akan dibazirkan. Dan seterusnya kesan akan saya serahkan pada saudara Gili Gibson. Oke. Seterusnya kita akan melihat kepada kesan pembaziran makanan. Oke. Terdapat 3 kesan pembaziran makanan, yaitu pembaziran sumber, kerugian ekonomi, dan isu kebajikan sosial. Yang pertama adalah pembaziran sumber. Oke. Untuk pembaziran sumber, pembaziran sisa makanan juga bermaksud pembaziran sumber seperti air, buruh, dan tanah yang digunakan untuk menghasilkan dan memproses serta mengangkut makanan. Ini memberi kesan negatif kepada alam sekitar dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam penggunaan sumber asli. Dan seterusnya, kerugian ekonomi. Membazir makanan juga bermakna membazir uang. Makanan yang dibuang bermakna uang yang dibelanjakan untuk membeli makanan itu tidak digunakan dengan baik. Ini memberi kesan kepada ekonomi isi rumah dan negara secara keseluruhannya. Dan yang ketiga, isu kebajikan sosial. Sementara ada orang yang mengalami kelaparan dan kekurangan makanan, ada makanan yang dibazirkan. Pembaziran ini menyebabkan ketidakadilan sosial dan memudaratkan kumpulan yang lebih memerlukan. Berikut merupakan cara mengatasi masalah isu pembaziran makanan ini. Cara mengatasi masalah pembaziran makanan dari aspek pendidikan dan kesedaran. Pendidikan tentang isu pembaziran makanan perlu diberikan kepada masyarakat. Program pendidikan bertujuan meningkatkan kesadaran tentang kepentingan meminimumkan sisa makanan. Boleh diadakan di sekolah, universiti, dan juga melalui media sosial. Dengan pengetahuan yang lebih baik, orang ramai akan lebih menghargai makanan dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengurangi pembaziran. Seterusnya, dari aspek perancangan dan pembelian yang bijak. Kita hendaklah membuat senilai barangan buncit dan merancang pembelian makanan dengan bijak sebelum pergi membeli belah. Hal ini boleh membantu mengurangkan pembelian berlebihan. Membeli makanan yang Anda perlukan dan menyimak tarikh luput produk juga penting untuk mengelakkan pembaziran. Selain itu,
Kita juga perlu belajar menggunakan semula sisa makanan dengan membuat hidangan baru daripada sisa makanan. Dan seterusnya adalah pengurusan stok dan simpanan. Pengurusan stok dan simpanan yang baik adalah penting dalam menggunakan pembajaran makanan. Ini termasuk memantau stok secara berkala, mengutamakan penggunaan barangan runcit yang akan tamat tempo dahulu, dan menyediakan sistem putaran stok FIFO yang masuk dahulu dan keluar dahulu untuk memastikan barangan runcit yang lebih lama dihidangkan terlebih dahulu. Cara yang seterusnya adalah penghantaran semula makanan dan penggunaan sisa makanan. Restoran, pasaraya, dan penyedia makanan lain boleh membangunkan program pengambilan makanan yang selamat dan berkesan. Sisa makanan yang masih sesuai untuk dimakan tetapi tidak dijual boleh didermakan kepada badan kebajikan atau diberikan kepada orang yang lebih memerlukan. Di samping itu, menggunakan sisa makanan di rumah dengan cara seperti pengkomposan atau penggunaan semula sebagai makanan hewan juga merupakan penyelesaian yang baik. Cara yang seterusnya adalah inovasi teknologi. Teknologi boleh memainkan peranan penting dalam menangani pembajaran makanan. Sebagai contoh, aplikasi dan platform dalam talian boleh digunakan untuk menghubungkan orang yang mempunyai makanan berlebihan dengan orang yang memerlukan makanan. Selain itu, teknologi pemrosesan dan penyimpanan makanan yang dipertingkatkan boleh membantu memanjangkan jangka hayat makanan dan mengurangi pembaziran. Dan cara yang mengatasi yang terakhir yaitu dasar awam. Kerajaan boleh memainkan peranan penting dalam menangani masalah pembaziran makanan melalui dasar awam yang menyokong pengurangan pembaziran. Ini boleh termasuk menubuhkan dan melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan sisa makanan. Insentif ini untuk menjaga yang komited untuk mengurangi sisa dan program pembiayaan untuk mengurangi sisa makanan. Dan slide seterusnya saya serahkan kepada saudari Marisa Lukman. Seterusnya kita beralih kepada nilai dan etika profesional dalam menangani pembaziran makanan tersebut. Yang pertama yaitu tanggung jawab sosial, di mana restoran ataupun peruncit boleh mengamalkan amalan pengurusan inventory yang berhemat, termasuk memantau stok makanan yang meramalkan permintaan dengan tepat dan mengurangkan pembelian yang berlebihan. Contohnya, pihak restoran apabila mereka ingin membeli stok makanan, mereka perlu lihat dahulu apa bahan-bahan yang mereka belum ada dan membeli bahan yang hanya belum ada mereka ada. Contohnya seperti daging, apabila daging ayam habis, mereka perlu membeli daging ayam saja, tidak perlu menambah daging-daging yang lain. Sekiranya daging, contohnya daging sapi, sudah ada dalam simpanan mereka. Dan seterusnya kita balik pada, yaitu organisasi boleh bekerjasama dengan badan amal ataupun badan kerajaan untuk menderma makanan yang masih sesuai untuk dimakan kepada mereka yang memerlukan, seperti rumah anak yatim ataupun komuniti miskin. Maksudnya di sini di mana badan kerajaan ataupun badan amal mereka boleh bekerjasama dengan mana-mana organisasi yang menjual, misalnya yang ada stok makanan yang berlebihan, kita boleh bagi mengelakkan pembaziran, kita boleh menderma kepada yang lebih memerlukan, contohnya seperti anak yatim ataupun komuniti miskin. Seterusnya yaitu nilai keadilan, di mana syarikat makanan dan restoran boleh melaksanakan dasar untuk memastikan
pengagihan yang adil dan sekata dalam pemotongan harga atau jualan makanan yang hampir dengan tarif luputnya sekaligus mengurangkan pembaziran makanannya. Maksudnya di sini sekiranya ada beberapa makanan kita sendiri pernah lihat di beberapa kedai runcit, contohnya ada makanan yang hampir dengan tarif luputnya, mereka akan mengurangkan harga makanan tersebut supaya mendapat capaian pembelian yang ramai bagi mengelakkan pembaziran makanan berlaku. Seterusnya yaitu kita perlu menerapkan nilai kesinambungan, di mana syarikat makanan boleh menggalakkan amalan kidar semula dan pengkomposan dalam pengurusan sisa makanan, dan juga restoran boleh menggunakan pakai konsep makanan sifar sisa dengan mereka bentuk menu yang menggunakan semua bahagian makanan yang mengurangkan pembuangan sisa makanan. Seterusnya yaitu penghargaan terhadap sumber, di mana masyarakat boleh digalakkan untuk mengamalkan penjimatan makanan di rumah dengan cara seperti menyusun senarai beli belah dengan lebih cekap. Saat itu kita boleh menggunakan semula sisa makanan ataupun menyimpan makanan yang belum digunakan untuk kita gunakan semula. Seterusnya, di mana sekolah dan institusi pendidikan boleh memberi latihan kepada pelajar tentang kepentingan menyimpan makanan dan memberikan contoh amalan yang baik. Contohnya, bila kita sudah menjadi guru belah, contohnya seperti guru bahasa Melayu, kita boleh menerapkan nilai penghargaan terhadap sumber makanan ini ataupun pembaziran makanan ini dengan memberikan mereka tugasan seperti berikan nilai-nilai pembaziran makanan ataupun bina karangan tentang kesan terhadap pembaziran makanan. Ini boleh kita lakukan di sekolah kelak. Oke, sekian saja pengetahuan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.